Masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di negara ini bukan sahaja dirasai oleh golongan luar bandar, tempiasnya turut dirasai di kawasan bandar. Justeru itu, Sustainable Development Goal yang pertama yang bertajuk No Poverty dipilih oleh kami dari kumpulan 10 diharapkan dapat memberi tumpuan terhadap kemiskinan bandar. SDG 1 No Poverty adalah salah satu matlamat untuk membasmi kemiskinan global menjelang 2030 dan setelah meneliti dan memahami topik ini, kami telah memilih untuk memfokuskan tentang isu masalah kemiskinan bandar di Malaysia. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci berkenaan isu ini, kami telah meneremah seorang pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia iaitu Dr. Muhammad Mujahid bin Hassan yang pakar dalam perancangan bandar dan wilayah keselamatan pembangunan komuniti. Beliau telah pun melaksanakan beberapa projek penyelidikan berkenaan pembangunan komuniti seperti projek dapur viral pada tahun 2001 dan projek komuniti gelandangan pada beberapa tahun yang lepas. Seterusnya, seperti mana yang kita ketahui, topik yang akan dibincangkan pada hari ini ialah kemiskinan atau lebih tepat lagi kemiskinan bandar. Miskin bandar merupakan satu isu yang tidak lagi asing di bibir masyarakat kerana ianya merupakan satu isu yang semakin lama semakin serius. Walau bagaimanapun, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, kita mesti memahami definisi miskin bandar. Menurut perspektif Kerajaan Selangor, kemiskinan bandar dicorakkan oleh pelbagai kekurangan yang ketara dari pelbagai aspek atau dimensi. Secara umumnya, kemiskinan bandar boleh ditakrifkan sebagai individu atau sesebuah isi rumah yang miskin dari segi kewangan serta pelbagai faktor yang lain merangkumi aspek kesihatan, pendidikan dan taraf kehidupan. Kebiasaannya, kita melihat kemiskinan bandar daripada aspek kewangan semata-mata, iaitu apabila seseorang individu atau isi rumah mempunyai punca pendapatan yang tidak mencukupi atau cukup-cukup sahaja untuk menampung kehidupan mereka di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur. Oleh sebab itu, bagi mengatasi masalah seperti kemiskinan di bandar, kita mesti mengetahui punca, kesan serta cadangan bagi mengatasi masalah kemiskinan bandar di Malaysia. Sememangnya, kita ketahui bahawa kemiskinan di bandar merupakan satu isu yang memerlukan masa yang amat panjang untuk diselesaikan. Tetapi, inisiatif-inisiatif yang diambil sekarang akan membantu dalam mengurangkan isu-isu kemiskinan bandar, lebih-lebih lagi di bandar-bandar besar di Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyumbang kepada kemiskinan bandar. Yang pertama ialah penghijrahan dari luar bandar. Kebanyakan penghijrah dari luar bandar merupakan golongan yang tidak mempunyai kemahiran profesional untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan. Selain itu, golongan ini juga dikatakan tidak mengetahui tentang maklumat dan pengetahuan dalam bentuk bantuan yang disediakan oleh agensi-agensi pemerintah. Mereka dipinggir dari memperoleh maklumat berbagai bentuk bantuan dan pembangunan, juga terpinggir dari sistem sosial dan sistem ekonomi bandar. Yang kedua, kos hidup di bandar adalah tinggi. Walaupun kebanyakan pendapatan penduduk bandar tidak dikategorikan sebagai golongan berpendapatan rendah, namun begitu, pendapatan mereka adalah tidak seimbang dengan perbelanjaan. Ini disebabkan kos hidup bandar adalah tinggi dan membebankan. Kos hidup bandar pula amat dipengaruhi oleh pelbagai aspek, terutamanya adalah inflasi. Inflasi telah meningkatkan kos hidup bandar dan seterusnya mempengaruhi kadar kemiskinan. Yang ketiga, kekurangan peluang pekerjaan di bandar. Perebutan pekerjaan di bandar merupakan fenomena yang kian berlaku di bandar-bandar Malaysia. Majikan zaman kini gemar untuk mengupah pekerja asing untuk menjimatkan kos. Pasaran buruh kini telah dibanjiri oleh pekerja-pekerja asing yang dikatakan murah berbanding dengan pekerja tempatan, terutamanya dalam sektor perindustrian dan juga pembinaan. Akibat kekurangan peluang pekerjaan,
maka terjadilah kemiskinan di bandar. Kesan kemiskinan bandar. Yang pertama, meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Kerajaan memperuntukkan kos yang besar bagi mengatasi masalah miskin di bandar, seperti memberikan bantuan makanan secara bulanan dan bantuan perumahan kepada golongan yang tinggal di bandar. Sekiranya kemiskinan di bandar dapat dikurangkan, kos yang tinggi ini dapat disalurkan kepada sektor-sektor lain seperti pendidikan dan juga sektor kesihatan. Kesan yang kedua ialah menjejaskan imej negara, terutamanya di hadapan mata pelancong asing yang telah datang berkunjung ke ibu kota seperti Kuala Lumpur dan menyaksikan keadaan gelandangan yang tidur. Walau bagaimanapun, menurut Dr. Mujahid, imej negara berkaitan dengan kemiskinan tidaklah terlalu teruk kerana di rantau ASEAN, Malaysia antara negara yang terbaik dari segi ekonominya jika dibandingkan dengan masalah kemiskinan di negara lain seperti Filipina dan juga Kemboja. Kesan yang ketiga ialah kewujudan kawasan setinggan yang didiami oleh golongan miskin bandar yang tinggal dalam kawasan yang kotor, sesak serta tiada kemudahan asas seperti bekalan elektrik dan air. Kenaikan kos sara hidup yang tinggi memaksa mereka menyerokar tanah haram dan mendirikan penempatan di kawasan tersebut dengan tahap kebersihan yang rendah serta melakukan pelbagai pencemaran di kawasan tersebut. Kebanyakan mereka terpaksa melakukan perbuatan sedemikian demi meneruskan hidup. Bagi golongan masyarakat kurang berkemampuan yang ingin berhijrah ke bandar, mereka seharusnya membuat persiapan yang rapi seperti menyediakan wang simpanan dan melengkapkan diri dengan pengetahuan asas seperti saluran untuk mendapatkan bantuan kerajaan. Oleh itu, mereka tidak akan dipinggirkan oleh kerajaan dan seterusnya dapat mengurangkan beban masyarakat dalam menghadapi kemiskinan. Selain itu, kerajaan boleh menyalurkan bantuan berbentuk perkongsian ilmu dalam pengurusan kewangan kepada golongan yang dikategorikan sebagai miskin bandar. Contohnya, melaksanakan bengkel pengurusan kewangan dengan komuniti setempat. Oleh itu, mereka dapat menyiapkan diri dalam menghadapi krisis inflasi dan bijak menguruskan perbelanjaan harian bersesuaian dengan pendapatan semasa. Seterusnya, kerajaan juga seharusnya menguatkuasakan undang-undang dalam memperketatkan lagi kawalan sempadan negara daripada kemasukan pendatang asing secara berlebihan. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan kebergantungan majikan terhadap pekerja asing. Maka ia dapat mengukuhkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dan berjaya mengurangkan isu kemiskinan di kawasan bandar. Berdasarkan sesi temu ramah Dr. Mujahid bin Hassan, antara cadangan yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan bagi membasmi kemiskinan adalah dengan memberi bantuan bukan sahaja dari segi kewangan tetapi dari segi ilmu dan kemahiran. Tapi sebenarnya kalau kerajaan betul-betul nak bantu, dia boleh je buat satu apa orang kata institut ke ataupun bantuan kan in terms of bagi in terms of skills. Okay. Siswa Azhar kan kita ada buat macam My Step lah, Protoje kan. This kind of things sebenarnya boleh balik digunakan untuk golongan miskin ni sebenarnya. Dia tak perlu nama secanggih tu kan. Mungkin projek menjahit, projek bakery. Kita boleh suntik dengan ilmu. Okay, daripada tak ada skill, dia boleh ada skill. Boleh buat produk sendiri. Dia tak perlu belajar banyak. That kind of ilmu sebenarnya bantu dia in terms of what you call that, jana pendapatan. Daripada dia tak buat apa kan, at least dia buat benda tu dapat duit. Manakala antara cadangan yang dikemukakan oleh Dr. Mujahid bagi membaik pulih lagi tahap kemiskinan ialah mempelbagaikan indikator bagi mengukur kemiskinan. Sebab apa? Sebab kerajaan saya cakap lah, dia terlepas pandang lah benda-benda macam ni. Dia tengok gaji kita je, dia tak tengok komitmen orang kan. Sebab tu ada formula lah untuk kira komitmen sekali. So kemiskinan tu kena digambarkan lebih meluas. Kesihatan, pendidikan. Miskin pendidikan lagi teruk. Kadang-kadang miskin spiritual pun teruk juga. Tak ada agama kan. Benda-benda tu lah, miskin ni ada banyak sebenarnya kalau nak sentuh. So this one, every kind, this thing is sebenarnya dia bila combine dia jadi satu miskin lah. Hasil yang dapat saya rumuskan daripada isu ini ialah
Masalah kemiskinan bandar adalah suatu fenomena multidimensi yang disebabkan oleh beberapa punca yang bersifat kumulatif. Penghijrahan dari luar bandar ke bandar merupakan salah satu punca utama berlakunya isu kemiskinan bandar di Malaysia. Seterusnya, kepesatan urbanisasi dan pertumbuhan bandar dari segi kos sara hidupnya tinggi serta peluang pekerjaan yang amat terhad di bandar turut menjurus ke arah punca berlakunya kemiskinan bandar di negara kita. Beberapa implikasi yang bakal dihadapi oleh negara jika masalah ini tidak dapat dibendung, iaitu dapat menjejaskan imej negara, meningkatkan perbelanjaan kerajaan serta wujudnya kawasan rumah setinggan di kawasan pusat bandaraya. Situasi ini memberi cabaran dan tamparan hebat untuk pihak kerajaan dalam memikirkan cara yang sesuai untuk mengurangi implikasi migrasi terhadap kemiskinan bandar. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cadangan yang telah kami kongsikan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai penutup kalam, kadar kemiskinan perlu ditangani dengan segera dalam usaha untuk mencapai status negara maju selaras dengan negara-negara maju yang lain. Pembangunan yang dijalankan kerajaan haruslah melibatkan keseluruhan kaum di Malaysia bagi mengelakkan pemikiran sosial yang serius. Oleh itu, marilah rakyat Malaysia kita bekerjasama untuk membasmi kadar kemiskinan bandar agar kemajuan negara dapat dikecapi dan dikongsi bersama.